Aduh, abang-abang Mirwana datang. Dia sepertinya macam zaman masih lagi belajar. Rasa muda lagi kami-kami ni. Kenapa gamperut? Sebab makin matang, makin apa? Baik, kita cuba tutup apa yang sepatutnya. Okey, baik. Ini kita nak pergi beralih pada satu lagi fokus ataupun segmen di mana kita mengangkat dari segi hal perikemanusiaan dan juga di mana peranan kita sendirilah. Ada satu makmal mengenai kemanusiaan, makmal kemanusiaan. Ya, makmal kemanusiaan Rohingya, ARC singkatannya, dan kita terus bersama-sama dengan tetamu kita untuk berkongsi tentang perihal ini. Saya kenalkan dekat dengan hari ini Datin Noraini Ishak, merupakan pengerusi tabung perubatan dan kecemasan wanita Rohingya di Malaysia, dan juga kita ada pengarah eksekutif ASEAN Rohingya Center ARC, iaitu Dr. Muhammad Helmi Ibrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat datang. Okey. Baik, pertama sekali mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu makluman awal berkenaan dengan makmal kemanusiaan Rohingya. Ada makmal kita boleh kongsi doktor ataupun Datin? Mungkin makmal dah terangkan. Saya fokus tentang tabung. Okey. Baik. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana jemput kita. Okey, bercakap tentang makmal ni, sebenarnya kita kena faham bahawa kita sekarang banyak membicarakan tentang isu masalah Rohingya ni. Kan? Basically kita katakan masalah Rohingya ni melibatkan Rohingya di Bumi Arakan, di Myanmar, pelarian di Bangladesh dan juga di Malaysia pun ada. Jadi fokus kita sekarang ni pada Rohingya di Malaysia. Di Malaysia saja. Kita ada lebih kurang 150,000 orang Rohingya di Malaysia dan hanya 63,000 yang berdaftar dengan UNHCR. Jadi sebenarnya diorang ni ada banyak masalah. Tapi kebanyakannya masyarakat tidak tahu. Kan? Jadi sebab tu kita adakan makmal ni, tujuan kita untuk membantu mereka untuk melihat kepada masalah yang mereka hadapi. Apa masalah? Okey, masalah dia pertama, kita lihat dari segi status dan juga dokumentasi. Dia tidak ada dokumentasi. Jadi kadang-kadang bila dia tak ada dokumentasi, dia tak ada dokumentasi. Masalah yang paling besar sekali ialah dia tak dapat melibatkan diri dalam masyarakat. Dia nak buka akaun tak boleh, nak kerja tak boleh, kan? Jadi ini masalah yang paling besar. Dan satu lagi, bila dia tak ada dokumentasi, dia nak kahwin pun tak boleh nak daftar. Okey, jadi bila tak ada masalah dokumentasi, banyak perkara yang tak boleh buat. Banyak perkara yang dia tak boleh buat. Termasuklah perihal perkahwinan sekalipun. Ya, anak lahir pun tak boleh nak daftar. Nak masuk hospital pun tak boleh. Ini masalah yang kita hadapi. Akses pada pendidikan, akses pada kesihatan, pekerjaan semua tak ada. Jadi bagaimana dia nak menghadapi kehidupan yang serba dengan cabaran ni? Okey, doktor, ada berapa? 150,000 keseluruhan di Malaysia sahaja. Di Malaysia sahaja. Satu lagi lah perkara, sebab kadang-kadang ni bila adanya kemasukan warga asing dah masuk ke dalam kita, menimbulkan ketidaksenangan juga dalam kalangan rakyat Malaysia sebahagiannya. Dan kita nak tahu juga kenapa kita perlu sangat bantu Rohingya ni, sebab selain daripada masalah dokumentasi, apalagi perihal lain yang perlu orang ramai tahu, perbezaan. Sebab kadang-kadang kenapalah semua salah ke Rohingya, padahal mungkin itu adalah daripada bangsa lain. Betul. Itu satu soalan yang sangat baik. Kan, kalau kita lihat negara kita ni, kita ada banyak pelarian. Kan? Daripada Syria pun kita, daripada Palestin pun ada, kan. Tapi yang kita fokus ni kepada golongannya daripada negara Myanmar ni. Di Myanmar, kita ada daripada Myanmar Muslim. Kan? Selain daripada itu, ada juga daripada golongan Kachin, Karen, yang merupakan daripada Myanmar juga. Mereka juga pelarian. Dan juga Rohingya di sendiri. Selain daripada itu, kita juga banyak warga Bangladesh di negara kita. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak dapat membezakan. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat sekarang ni, apabila berlaku perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kan? Orang marah pada orang Rohingya. Padahal bukan dia yang buat. Jadi ini masalah, ini kemelut yang kita hadapi ni. Identity krisis ni. Macam mana nak tahu beza sebenarnya, doktor? Dia sebenarnya dia memerlukan pengalaman yang panjang lah. Kan? Bila kita bergaul, kita tahu. Bila kita dengar dia bercakap, kan? Dari segi doktor, dia sekali scan dia tahu. Maknanya dari segi dia punya dialek dia tu pun boleh kita tahu. Dan sebab apa? Dia Myanmar Muslim dan juga orang Bangladesh dengan orang Rohingya, bahasa dia berbeza. Budaya dia pun berbeza. Kan? Kalau kita amati betul-betul, dia punya complexion pun berbeza. Kalau kita pergi ke Pasar Borong, katakanlah, sama ada di Puchong ataupun di Selayang, kebanyakannya dikuasai bisnes tu oleh orang Rohingya Muslim. Bukan orang Rohingya. Tapi orang menyangkakan bahawa ini orang Rohingya. Di sini ada dia punya konflik tu.
Kebanyakan orang Rohingya ni dia sebenarnya disebabkan dia ada banyak masalah dari segi dokumentasi dan sebagainya. Dia tak boleh bekerja. Jadi kebanyakan dia buat kerja-kerja yang sambilan lah. Bekerja-kerja sambilan. Jadi tapi kebanyakannya tidak memiliki perniagaan. Perniagaan itu dimiliki oleh orang lain. Betul. Tapi apabila berlaku konflik dan sebagainya, orang kata dia yang buat. Padahal bukan dia yang buat. Di sinilah persepsi negatif yang wujud di kalangan Myanmar Rohingya ni sebab perkara ni. Itu yang ada makmal sebab buat kajian yang pelbagai seperti ini. Sebab kalau nak tahu Dr. Helmi ni sebenarnya dah sinonim dengan masyarakat Myanmar ni sendiri, masyarakat Rohingya. Jadi beliau juga adalah pengurusi Asian Rohingya Center, that is ARC. Itu yang sebut pasal Rohingya, sebut pasal Myanmar ni, inilah orang terbaik di Malaysia. Yang amat sinonim. Dan sudah kira arif betul. Okey. Tapi kita juga percayalah macam Datin sendiri melihat sebagai pengurusi tabung perubatan dan kecemasan wanita Rohingya itu sendiri kan, kita nampak di sini Malaysia saya rasa sangat terbuka lah hal-hal perikemanusiaan, bertimbang rasa orang luar pun kita jaga sebaik mungkin. Untuk peranan dari segi tabung tu, Datin apa sebenarnya yang cuba diusahakan ni? Okey, sebenarnya kalau kita tengokkan seperti yang dicakap Malaysia amat prihatin. Tetapi kebanyakan bila bercerita pasal pelarian Rohingya apa semua, kita banyak membantu mereka ni adalah di negara mereka sana. Seperti di Myanmar sendiri, di Bangladesh. Jadi di Malaysia ni amat kurang sebenarnya tabung-tabung ni disalurkan kepada mereka. Macam saya dilantik, sebenarnya baru saja dilantik dan kami bakal melancarkan tabung ini dalam masa terdekat. Apa yang saya nampak, masalah-masalah wanita-wanita dan anak-anak Rohingya ni, mereka ni mengapa kita nakkan tabung kecemasan? Because wanita-wanita Rohingya bila mengandung dan bersalin, ke mana mereka nak bersalin? Kebanyakan mereka bersalin di tepi jalan. Sebab bila nak pergi ke hospital kerajaan, amat mahal. Jadi mereka tak mampu. Mereka ini adalah pelarian tanpa warga negara, tanpa negara. Jadi mereka nak bekerja susah, mereka nak cari makan susah, because in law mereka tak dibenarkan. Jadi di sinilah kami akan membantu mereka-mereka ini. Okey, tabung ni dah dimulakan berapa lama sebenarnya? Sebenarnya kita baru nak melancarkan tabung ni. Ini untuk wanita Rohingya dan anak-anak di Malaysia. Dan kalau dihitung daripada jumlah 150,000 yang ada tu, berapa peratus adanya wanita dalam kumpulan itu? Okey, kita tak dapat lagi angka yang sebenarnya, tapi kami anggarkan lebih kurangnya dalam 50,000. 50,000 wanita dan anak-anak. Apa lagi yang kalau kita lihat yang terkini lah, kita cerita pasal yang terkini untuk yang diteliti oleh pihak makmal, pihak doktor sendiri, apa yang cuba dibangkitkan? Okey, dia begini kita lihat sekarang ni isu Baitul Maqdis yang diperkatakan. Dan kita kena faham apa yang berlaku di Baitul Maqdis merupakan satu grand design yang dibuat oleh Israel sejak ratusan tahun lagi. Sejak ditubuhkan apa dia namakan the International Zionist Organization pada tahun 1897. Dia dah design bagaimana nak mewujudkan sebuah negara Israel. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini kan, kita sebenarnya kalau kita nak melakukan sesuatu, kita kena buat satu perancangan yang rapi. Jadi sekarang ni, tujuan kita adakan makmal ni ialah mewujudkan satu blueprint untuk pembangunan orang Rohingya. Jadi kita mulakan di peringkat lokal. Pembangunan di sini. Di sini dulu. Kita gunakan di sini sebagai pilot case, sebagai model. Jadi kalau kita berjaya kita buat di sini, kita akan bawa ke peringkat regional, di peringkat ASEAN dan seterusnya ke peringkat global. Mereka tahu kewujudan IRC? Mereka tahu. Jadi apa yang kita adakan makmal tu, peringkat awal ni, kita gabungkan semua NGO seperti MERSI, Malaysia Relief Agency, Imarat, MyCare, dan juga kita libatkan juga agensi-agensi antarabangsa seperti United Nations. Kita libatkan juga agensi kerajaan kita seperti Majlis Kesempatan Negara dan juga universiti-universiti. Kita bincang bagaimana kita nak menangani kemelut yang mereka landa. Jadi apabila kita berjaya melaksanakannya, kita boleh bawa ke peringkat antarabangsa. Ini satu perkara yang pertama kali dilakukan, tak pernah dibuat. Jadi dengan adanya makmal ni, kita dapat satu gambaran jelas tentang masa depan dia, apa yang kita nak buat, wawasan kita. Macam mana masyarakat Malaysia yang mungkin memiliki persepsi yang berbeza, yang melihat mereka seperti ialah kalau kita sudah maklum banyak perkara-perkara yang kurang menyenangkan daripada perkara yang menyenangkan.
peranan ARC di situ macam mana? Ya. Kalau masyarakat sekeliling yang melihat mereka adalah satu perkara yang membebankan banding banyak membantu kita kena sedar bahawa mereka ni adalah golongan yang tanpa suara, tanpa negara. Dia telah hilang hak dia sebagai warga negara, hilang hak dia sebagai sebuah bangsa, hilang hak dia sebagai hak asasi manusia, dan banyak yang hilang nyawa pun. Jadi dia dalam keadaan trauma tau. Dia tidak ada apa-apa. Jadi kita ni orang Malaysia, kita harus mengambil sirah daripada Rasulullah kan. Daripada Rasulullah kita berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kan. Jadi bagaimana Rasulullah buat? Jadi kita harus menganggap bahawa orang Rohingya ni merupakan golongan muhajirin. Kan? Kita ni golongan ansar dan kita harus membantu mereka. Dan apa yang kita lakukan sekarang ni, kita nak transform dia daripada golongan pelarian yang melarat, yang tidak ada kemampuan, menjadi satu tenaga yang boleh membantu dalam pembangunan negara kita sendiri. Jadi kita sekarang ni ada banyak dari segi kekurangan dari segi tenaga kerja. Kan? Mengapa kita ambil daripada luar sedangkan orang Rohingya ni banyak di Malaysia? Hanya kita harus melatih dia bagaimana dia boleh menjadi satu tenaga kerja yang boleh membantu pembangunan negara kita. Jadi ini saya rasa satu aset modal insan yang belum kita exploitkan. Jadi sebab tu dalam kita makmal, kita ada makmal kita salah satunya pembangunan tenaga kerja dan latihan vokasional. Kita nak jadikan dia sebagai modal insan dari segi pembangunan negara. Datin ingin menambah? Sebenarnya ini adalah salah satu tanggungjawab kami untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan juga mereka di luar sana. Sebab ramai yang bersangka buruk, ramai yang tak faham masalah Rohingya yang sebenarnya. Jadi pada mereka keganasan ni semua bermula daripada Rohingya itu sendiri. Jadi sebenarnya kita kena betul-betul beritahu mereka di luar sana akar umbi cerita ni. Jadi tanamkan kesedaran, daripada situ barulah mereka bangkit untuk menolong. Okey, misi bagi tabung ini berapa sasarannya untuk kutipan? Kita tak ada sasaran tertentu, dia tapi berterusan lah, kita akan berterusan seberapa lama yang kita boleh. Dan saya sebenarnya adalah founder dan CEO Radio Wanita for You.FM juga. Dan kami banyak berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita. Jadi perkara ini saya akan maklumkan kepada YB Menteri Datuk Seri Rohani untuk berkolaborasi bersama mereka atas pelancaran tabung ni nanti. Dan kami juga akan insya-Allah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita untuk meneruskan tabung ini, sebab apa yang kami perjuangkan ini lebih kurang sama dengan apa yang Kementerian Pemberdayaan Wanita perjuangkan. Mereka untuk rakyat Malaysia di Malaysia, tapi kami wanita dan kanak-kanak Rohingya yang berada di Malaysia. Ini yang kami akan mulakan dalam masa terdekat. Cara akses untuk tabung itu macam mana, Datin? Cara akses? Sebelumnya kita belum lancar lagi. Jadi kita akan lancar baru kita akan bagi tahu. Dalam masa yang terdekat. Dalam masa yang terdekat kami akan lancarkan dan kami akan wawarkan. Satu perkara penting yang kita nyatakan di sini, banyak pihak yang kumpul duit tabung ni, kita faham. Kadang-kadang kita pergi ke surau, kita pergi masjid, semua ada. Persoalan dia, bila dia minta sumbangan tabung, dia akan letak nombor akaun, nama akaun. Tapi dia tak tulis siapa yang kita perlu telefon bila kita ada masalah. Kan? Jadi orang Rohingya nak call siapa? Dia tak tahu. Jadi tabung kita ni kita fokus tentang mereka yang di Malaysia. Jadi kita akan letak nombor akaun dan siapa yang perlu dihubungi. Dan perkara ni memang telah kita laksanakan selama ni. Kan? Ada nak pergi hospital nak bersalin, isteri nak bersalin tapi isteri tak dekat. Hospital tak terima. So akhirnya kadang-kadang dia terpaksa salin dekat tepi kaki lima tu. Jadi kadang-kadang dia call kita. Kita datang, kita selesaikan masalah dia. Bersalin di kaki lima. Betul. Ini cerita yang benar. Betul, ini cerita benar. Kadang-kadang sebab apa? Kadang-kadang dia nak masuk tu kena bayar. Deposit. Dia pun tak ada duit. Jadi inilah masalah yang kita hadapi tiap-tiap hari. Isteri nak bersalin, isteri mengandung anak sakit. Jadi siapa dia nak minta tolong? Mak mengadu nasib. Jadi itulah sebenarnya atas dasar keprihatinan kita, kita wujudkan tabung ni, tapi kita peringkat awal ni kita fokus kepada wanita dulu, sebab ini yang banyak isu ni. Khususnya isu isteri yang nak bersalin, wanita yang nak bersalin, dan juga yang mengandung dan juga yang telah bersalin. Jadi kita fokus pada grup ni dulu. Even anak-anak gadis sendiri, keperluan mereka macam setiap bulan, ini yang perlu kita fahamkan. Setiap bulan anak gadis yang datang haid kan, kita kena educate mereka bagaimana memakai pad, dan juga kita kena salurkan kepada mereka bantuan-bantuan ini. Sebab untuk mereka ni makan pun tak lepas.
Jadi bagaimana dengan perkara-perkara ini yang kita cuba ke depan dan bantu. Itu yang kami kupaskan sewaktu makmal pada 12 hari bulan baru-baru ni. Baik. Ada satu portal yang boleh kita semua kunjungi untuk melihat perkembangan hasil pada makmal itu sendiri, website. Kita dalam peringkat pembinaan. Sebab bila kita dah lancar kan baru kita boleh. Sebab kita belum lancar jadi kita tak boleh nak umumkan dulu. Baik. Jadi kita ucapkan terima kasih atas penerangan itu nanti. Dan nak tak nak kita harus terima hakikat satu perkara lah. Hal sebegini kita harus lihat dari sudut aspek kemanusiaan, timbang rasa dan juga kasih sayang antara sesama manusia, hormat menghormati sesama manusia, dan salah satu daripada usaha daripada pihak kalian. Mudah-mudahan ia akan terus mendapat berkat insya-Allah. Insya-Allah. Baik, sama-sama nantikan perkembangan untuk melihat pelancaran bagi ASEAN Rohingya Center itu sendiri secara rasmi dan juga tabung perubatan dan kecemasan wanita Rohingya di Malaysia yang akan ada bila-bila masa saja daripada sekarang. Baik, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini.